Hai semua, hello. Jadi seperti yang Iwan tanya tadi tentang Well Trade Well Trade Malaysia. Okey, jadi anda boleh lihat tentang bookmap bookmap di sini. Okey, tentang bookmap. Jadi boleh lihatlah ada bookmap di sini. Jadi anda boleh sebenarnya scroll untuk tengok sebenarnya berapa volume dan sebagainya di sini live ke tu. Yes, just give me a moment nampak macam live tapi kita tengok sama ada live ke tak. Yes, live I believe. Stream one day ago bear with me. Well Trade Malaysia bookmap. One day. Oh, one day ago. Okay. Just give me a moment Just give me a moment. Let me check regarding on this untuk ni. Okay. Okay, so berapa harga tu bookmap Oh, bookmap ni kita orang subscribe setiap bulan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang ni sebenarnya kita subscribe lah, memang about 500 USD. Ni based on subscription sebenarnya untuk bookmap. Yes. Jadi hari ni rasanya mungkin kita tak ada live, cuma apa yang di-streamkan one day ago nanti saya akan cuba checkkan untuk bookmap kita Okay, not to worry. Jadi pada hari ni paling penting ialah saya nak sentuh tentang fundamental dan juga technical analysis Okay. Jadi pertamanya apabila kita melihat kepada fundamental analysis adalah penting untuk kita memahami tentang news. Okey, jadi apa yang kita akan buat pertamanya, kita akan pergi ke Forex Factory seperti yang anda dapat lihat di sini. Okey. Dan kalau anda dapat lihat hari ini adalah 11 hari bulan 1 iaitu adalah hari Rabu Okey. Jadi seperti yang anda lihat, anda tengok yang kita tidak mempunyai apa-apa news apa-apa news di sini, tapi itu tidak bermaksud yang sebenarnya kita tak ada news Okey, kita tak ada news Okey. Tapi kalau kita lihat semalam, kita ada satu news yang sangat impactful, iaitu berdasarkan kepada Powell speech Adakah anda masih di sana dengan saya? Anda boleh sebenarnya cakap boleh gunakan chat sebenarnya kerana kita live di TikTok. Jadi sepertinya sepertinya yang anda tahu kita ada Fed Chair Jay Powell yang bercakap semalam. Tapi sepertinya yang kita tahu mereka sebenarnya tidak menentu banyak sangat tentang monetary policy. Welcome all of you, Nurhuman and all of you, basically Nurul Ashikin. Welcome to all of you. Jadi seperti yang kita tahu semalam kita ada Jay Powell punya speech Jadi kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang berlaku semalam, sebenarnya gold sebenarnya telah naik sebenarnya. Okey, dan kita juga tahu yang bahawa mereka sebenarnya berkata yang bahawa mereka akan meningkatkan interest rate, tapi sebenarnya
mereka akan meningkatkan secara slow by slow bukan yang secara mendadak seperti yang mereka buat for the past year basically seperti yang kita tahu past year kita mempunyai 50 basis point dan juga kita mempunyai sebanyak 75 basis point yang telah dinaikkan. Okey, jadi paling penting adalah untuk kita melihat apa yang berlaku kalau kita melihat kepada news ini okey. Dan apa yang berlaku pada hari ini ialah apa yang berlaku di semalam di Tuesday ini pasti akan mengganggu hari ini juga kerana pastinya kita sebenarnya melihat lebih kepada kenaikan gold. Tapi sepertinya yang kita tahu kita ada satu news yang paling penting pada hari Khamis ini yang masih menyebabkan semua investors sebenarnya masih risau untuk menyokong kepada gold. Sebab tu semalam kita tengok yang bahawa dia memang gold memang naik tapi cumanya kita tak dapat melihat yang bahawa dia mempunyai satu kekuatan yang cukup kuat untuk gold. Jadi kita tahu yang bahawa kita masih ada CPI month to month iaitu untuk kita punya consumer price index yang dijangkakan akan berlaku di 6.5% 6.5% berbanding dengan 7.1%. Dan juga kita mempunyai unemployment claims kita yang mengatakan yang bahawa dia adalah 216 lebih tinggi daripada 204,000 Iwan kata apa buka news BOJ tu news yang mana Iwan? News yang ni ke? Yang hari ni punya ke? Ataupun news yang ni? Yang apa ni? Ni you nak tengok related to gold ke atau you nak tengok related to Japanese yen news basically. So jadi kalau Ivan nak tahu pasal tu boleh juga, tak ada masalah. Kita sebenarnya memang melihat kepada banyak jenis news juga So tapi pertamanya kita boleh berbincang dulu. Kalau Ivan tak ada di sana, saya akan sambung dengan gold juga Biar je pun ada impact untuk gold boss. Oh yes, definitely. Tapi sepertinya kalau kita sebenarnya melihat kepada fundamental analysis di sini, kita sebenarnya fokus sebenarnya kepada news-news yang berkaitan dengan US dollar dulu. Untuk BOJ, untuk GBP, Euro dan sebagainya, kita sebenarnya boleh fokuskan juga, tak ada masalah. Tapi cumanya kalau kita ingin lebih kepada straightforward, makanya kita lebihkan kepada US dollar. Saya akan pergi untuk BOJ, jangan risau Iwan, tapi saya sebenarnya mengajar tentang fundamental analysis dengan cara yang senang. Jadi kalau anda sebenarnya melihat kepada US dollar, makanya sebenarnya anda lebih mempunyai pengukuhan kepada trend anda. Jadi seperti yang saya katakan tadi untuk CPI memang anda tahu hari Thursday ini anda ada untuk CPI. Jadi sepertinya yang kita tahu paling penting ialah kita harus tahu apa yang tengah berlaku di dalam market sekarang. Sepertinya kita dah lihat di sini yang kita mempunyai schedule news. Schedule news adalah sesuatu yang kita tahu pada pukul berapa ianya berlaku, tapi apa yang kita tak tahu ialah apa yang unscheduled. Jadi untuk unscheduled selalunya kita boleh sebenarnya melihat kepada investing.com anda tekan saja XAU USD di atas ini. Anda pilih gold spot US dollar, kemudian anda scroll saja di bawah ini dan kemudian anda akan melihat ada beberapa news di sini. Jadi ini adalah salah satu cara yang senang untuk anda melihat kepada news sebenarnya. Dan kenapa saya berkata yang bahawa news-news di sini adalah penting? Kerana news-news inilah yang akan impactkan market. Kalau anda lihat di sini kita ada technical chart. Seperti anda tahu apabila news ini keluar, anda tahu apa yang berlaku kepada market. Dan apabila news ini keluar, anda tahu apa yang berlaku kepada market dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, the latest news yang kita ada gold news to 8 month, dan anda tahu yang bahawa sini ada sebenarnya retracement yang berlaku dan kemudian ia akan membantu kepada kenaikan gold. Jadi kita sebenarnya apa yang paling penting apabila kita melihat kepada news
adalah kita sebenarnya ingin tahu apa sebenarnya trend apa sebenarnya trend. Okey, jadi seperti yang anda dapat lihat di sini untuk news ini, gold nears to 8-month high on backs of weaker dollar, smaller rate hikes. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi juga, kita juga dah tahu yang bahawa gold sebenarnya memang mempunyai kenaikan Okey, dan ini berlaku kerana penurunan dolar dan disebabkan oleh smaller rate hikes maksud dia Fed tidak menaikkan interest rate mereka banyak Okey, jadi kita tahu benda ni kita tahu itu adalah salah satu fundamental factor yang pertama. Okey, itu adalah yang pertama. Keduanya, kalau kita lihat kepada fundamental kedua, okey, kita tahu yang gold prices has somewhat slowed this week. Maksudnya kita tahu walaupun sebenarnya Powell speech lebih menyokong kepada kenaikan faedah ataupun interest rate sebenarnya tinggi tapi namun investors masih tengah menunggu lebih kepada US ekonomi Jadi sepertinya kenapa kita melihat kepada schedule news di US dollar adalah kerana kita ingin tahu kita ingin tahu apa yang berlaku sebenarnya apa yang berlaku apabila US ekonomi mempunyai perubahan sebenarnya. Tapi rate dan bond akan dinaikkan pelan-pelan kan? Yes, betul, memang rate of interest rate akan dinaikkan perlahan-lahan dan bond juga kemungkinan besar akan dinaikkan secara perlahan-lahan. Jadi sebenarnya tapi sepertinya yang saya katakan sebenarnya di sini ialah kita sebenarnya menunggu kita menunggu kepada CPI CPI kita pada hari Thursday ini iaitu esok. Kalau kita nak melihat sama ada adalah penting benda ni adalah penting untuk kita tahu inflasi supaya kita tahu sama ada Fed nak menaikkan interest rate mereka ataupun nak mengurangkan interest rate mereka. Bagaimana kita nak tahu perkara ini? Kita fokus kepada 3 benda. Pertamanya ialah CPI, iaitu Consumer Price Index. Okey, Consumer Price Index ini adalah sesuatu yang apabila consumer spend di dalam market dan maknanya itu dipanggil sebagai Consumer Price Index. Okey. Keduanya kita fokus kepada PPI. PPI itu adalah Producer Price Index. Producer Price Index ini adalah di mana semua producer, di mana manufacturers dan sebagainya ini adalah berkaitan dengan company-company dengan syarikat-syarikat sebenarnya dan mereka sebenarnya memberikan charges untuk services mereka. Kalau mereka menaikkan charges mereka untuk services mereka, makanya sebenarnya CPI juga akan naik dan makanya inflasi pasti akan naik Dan yang ketiganya adalah kita melihat kepada PCE, iaitu kepada Personal Consumption Expenditure. Jadi makanya anda tidak perlu risau sebenarnya mana anda nak cari semua ni kerana news-news yang penting akan diberikan di dalam schedule news anda. Jadi tapi kalau anda nak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kalau sama ada mereka akan menaikkan interest rate ataupun tak menaikkan interest rate, makanya kita kena sebenarnya fokus kepada 3 perkara ini. Untuk Personal Consumption Expenditure, dia adalah lebih kepada individual sebenarnya dia adalah lebih kepada individual yang akan dilihat daripada CPI itu sendiri US DXY akan naik secara perlahan kan. Okey, mengenai perkara ini sepertinya yang kita tahu kita tak boleh jangkakan apa-apa untuk masa sekarang sebenarnya kita tak boleh jangkakan apa-apa sehingga CPI data sebenarnya keluar kerana semalam sebenarnya cukup membimbangkan apabila kita melihat kepada apa yang J. Powell buat semalam apa yang J. Powell katakan semalam. Tapi memang daripada estimatednya kita sebenarnya dah tahu yang bahawa dia pasti akan menaikkan interest rate dia dia akan menaikkan interest rate dia tapi secara perlahan-lahan di sini Jadi makanya sebenarnya kita dah tahu daripada news itu sendiri Sekarang ni yang paling penting kita kena melihat kepada US CPI data, okay, which is expected to show that inflation will ease, okay, in December from the prior month. The data also come from the non-farm payrolls, okay, which shows labor market activity is cooling, okay. Jadi ini juga adalah satu fundamental
faktor yang juga penting ya untuk kita melihat ya kepada direction gold. Okey, jadi selain daripada itu kita juga tahu di sini kita mempunyai among industrial metals, copper prices were flat on Wednesday after a strong run of gains since the beginning of the year. Fears of a global economic slowdown were largely offset by optimism over reopening of China, the world largest copper importer. Jadi seperti yang kita melihat juga, copper prices juga sebenarnya flat ya sebenarnya ya. Makanya sebenarnya memang global economy ni kita ada masalah ya. Dan kita sebenarnya melihat lebih kepada China kerana China sebenarnya merupakan world largest copper importer. Jadi kalau dia sebenarnya importkan copper banyak, maknanya gold price juga akan meningkat sebenarnya ya. Jadi selain daripada itu, kita juga melihat kepada fundamental factor yang lain ya, yang keempat, iaitu kepada recent supply disruption caused by political violence in Peru. Okay, also stand to benefit copper prices by tightening markets in the near term. Peru is the world largest producer of the red metal ya. Jadi sekarang ni kita tahu ada supply disruption disebabkan political violence di Peru ini, makanya sebenarnya ia ni akan membantu kepada kenaikan harga untuk silver ya, makanya dia akan efek kepada gold price juga. Okay, alright. Okay, jadi itulah yang kita dapat daripada news ini. Mungkin news ini nampak seperti panjang, tapi percayalah yang anda boleh mendapatkan fundamental factors anda untuk membantu anda ya dalam trading anda ya. Dalam trading anda untuk anda mengetahui apa trend anda. Selain daripada itu, saya nak melihat kepada satu news yang berlaku sebelum news ini sebenarnya, iaitu stock rises. Okay, stock rises. Bond yield rise with December upcoming price data in focus. Okay, jadi kita tahu stok mempunyai kenaikan dan bond yield juga mempunyai kenaikan. Ini adalah sama dengan soalan Ivan tadi ya. Sama ada dia akan dinaikkan perlahan atau apa, tapi bond yield memang ada kenaikan ya. Okay, jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, sebenarnya Wall Street major stock average close higher on Tuesday. Jadi sepertinya yang kita selalu lihat kalau kita tengok correlation between mengenai stocks dan juga kalau kita melihat kepada US dollar sebenarnya, selalunya apabila US dollar sebenarnya meningkat, makanya sebenarnya stocks akan menurun. Kalau selalunya stocks menaik, makanya US dollar akan menaik ya. Okey, kalau stocks menurun, makanya US dollar akan menaik. Okey, kalau US dollar menurun, makanya stocks akan menaik ya. Jadi dia adalah berselisih ya. Dia adalah berselisih sebenarnya. Jadi kalau apabila kita melihat bahawa dia adalah berselisih, itu tidak bermaksud yang bahawa dia tidak boleh dia tidak boleh selari sebenarnya. Dia tidak boleh selari sebenarnya. Dia boleh selari tapi dalam beberapa situasi ya, dalam beberapa situasi yang kita kena lihat sebenarnya di dalam market. Jadi seperti yang anda lihat di sini, treasury yield meningkat kerana investor menunggu untuk US inflation data due later this week. Maksud dia apa yang sebenarnya masih yang sebenarnya kontrolkan kepada kenaikan gold ini adalah kepada CPI data tersebut ya, yang akan berlaku esok ya. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita lihat sebenarnya. Okay, so US Treasury yield meningkat, okay, dan ini sebenarnya boleh influence kepada Federal Reserve interest rate hiking part as it has been prioritizing its fight against decades of high inflation. Maksudnya walaupun mereka katakan yang bahawa mereka sebenarnya akan menaikkan secara perlahan-lahan, tapi sebenarnya sepertinya yang kita tahu, apa yang berlaku di US Treasury yield ini sebenarnya boleh sebenarnya juga menyebabkan bahawa investors boleh menukar decision mereka ya. Jadi kalau kita melihat kalau mereka nak menukarkan decision mereka, makanya sebenarnya mereka akan melihat kepada kepada apa yang berlaku di sekitar mereka sebenarnya. Jadi seperti yang kita dapat melihat, kita tidak mempunyai banyak information,
Tapi kita tahu yang mereka expectkan yang bahawa inflasi akan menurun di 6.5% berbanding dengan 7.1% sebenarnya. Makanya kita tahu CPI pasti akan menurun. Kalau CPI akan menurun, makanya sebenarnya inflasi akan menurun dan makanya dia akan menyebabkan US dollar sebenarnya jatuh. Okay. So selain daripada itu, memang penting untuk kita melihat kepada CPI Thursday CPI ini sebenarnya. Okay, jadi ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita lihat. Iwan ada apa-apa soalan? Kalau Iwan ada apa-apa soalan, sila tanya. So kita boleh melihat kita juga tengok apa yang berlaku di Tuesday ini where policy maker avoided speaking about rate hikes in a speech in Sweden. Makanya kita tahu sebenarnya walaupun semalam sebenarnya mereka sepatutnya bercakap tentang interest rate hike dan sebagainya, tapi kita dapat tengok yang bahawa Jerome Powell sebenarnya avoidkan benda tu makanya dia sebenarnya tidak ingin bercakap tentang interest rate semalam. Saya akan monitor untuk mencari sell. Boleh Iwan, tak ada masalah. Boleh boleh, tak ada masalah. Saya sebenarnya cukup bimbang dengan cara market kita sebenarnya tengah berlalu kerana ada yang berkata yang bahawa gold akan naik dan ada yang berkata yang bahawa gold akan menurun. Tapi kalau daripada berdasarkan kepada apa yang kita tengok ni sebenarnya kita dapat melihat yang bahawa gold sebenarnya ada kenaikan semalam ada kenaikan semalam walaupun sebenarnya dia avoid untuk speaking about rate hikes Semalam saya mempunyai satu sell juga dan saya sebenarnya menjangkakan yang bahawa dia akan menurun kerana dia pasti akan menaikkan interest rate dia. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Makanya kita tahu retracement kepada kenaikan berlaku lebih daripada retracement kepada US dollar menguat. Jadi makanya kita tahu apa yang kemungkinan boleh berlaku apabila CPI data sebenarnya keluar. Okay. Welcome welcome all of you. Kalau anda di sana boleh kata hi, saya pun tak dapat nak dengar anda semua. Tapi itulah. Kita sebenarnya boleh berbincang Kalau ada sebarang soalan sila tanya Okay. And kalau kita tengok Japanese yen juga sebenarnya menurun seperti yang tadi Iwan kata tadi. So Iwan kata tadi Japanese yen juga mempunyai impact betul, memang betul Jadi Japanese yen weaken against 0.26 per dollar. Even data shows a faster pickup in Tokyo inflation that could prompt the Bank of Japan to tighten monetary policy more quickly. Jadi kalau mereka sebenarnya juga tighten mereka punya monetary policy more quickly, ini juga sebenarnya boleh menyebabkan banyak masalah juga kepada US dollar. Jadi dollar index which measure again greenback of major rose 0.107, ada kenaikan untuk dollar index sebenarnya. Memang kita tahu dia lebih kepada dia adalah satu confusion yang berlaku di mana sebenarnya yang kita sebenarnya melihat yang bahawa tidak ada keseragaman kita tak dapat nak mencari dia punya correlation dia. We cannot find the correlation basically. So kalau kita tak dapat nak cari correlation, makanya sebenarnya apa saja yang kita buat sebenarnya kita pasti akan salah di sesuatu tempat. Kita mengharapkan US index naik. Betul. Saya juga berpendapat yang bahawa indeks US akan naik walaupun ada yang berkata yang bahawa indeks US akan menurun. Betul. Itu adalah yang pertama, sebab yang pertama. Dan keduanya juga kerana kita sebenarnya akan melihat kerana banyak negara sebenarnya bergantung kepada transaksi mereka di dalam US dollar juga.
Jadi adalah penting untuk kita mempunyai satu stable currency untuk transaksi sebenarnya. Saya tak berkata, saya tak menyokong yang bahawa kita haruslah sokong kepada kenaikan US dollar secara mendadak, tapi saya berpendapat yang bahawa kita kena ada balance di antara US dollar dan juga untuk kenaikan gold. Kerana dua faktor ini adalah penting kepada transaksi trade di dalam dunia ini untuk trade balance. Kerana apabila trade balance tidak stabil, makanya kita sebenarnya akan mempunyai masalah dalam banyak-banyak negara nanti untuk melakukan import dan juga ekspor. Makanya adalah penting untuk kita mempunyai satu stable kita untuk mempunyai satu stability. Okey, jadi seperti yang anda lihat memang gold ada kenaikan gold ada kenaikan dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada dua news ini, kita dah tahu yang bahawa dia akan lebih kepada bullish. Namunnya kita masih investor masih berpendapat yang bahawa kemungkinan CPI data tidak mereka tak sure mereka tidak pasti dengan CPI data. Walaupun CPI data dikatakan menurun berdasarkan apa yang analis kata, kalau dia adalah menurun, makanya sebenarnya kita berpendapat yang bahawa gold akan naik gold akan naik. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku, makanya kita tidak mempunyai kepastian untuk CPI kita. Okey, so jadi dalam situasi ini sekiranya anda mempunyai sell lot, anda boleh sebenarnya mengambil sell anda. Anda mengambil sell anda dan kemudian anda sebenarnya letak dekat minimum take profit anda berdasarkan berdasarkan kepada technical analysis masing-masing. Saya masih mempunyai sell lot daripada semalam, yang sepatutnya tutup jadi saya dah menukarkan take profit saya kepada 1868.83 dan saya mempunyai satu education group juga yang saya akan share di sini Iwan nanti Iwan boleh masuk sekali di dalam education group kami di sana sebenarnya kita akan membincangkan tentang apa yang berlaku di dalam market berdasarkan fundamental analysis, dan juga kita akan bagi signal juga yang kita sama-sama boleh perhatikan sama-sama dan juga mendapatkan untung dan belajar sama-sama juga. Jadi US tak mau kalah bos, dia nak market dia pegang. Memang betul, kalau kita lihat kepada last year, kepada tahun lepas kita tahu dia cukup dia menaikkan interest rate-nya sehingga sampai ke tahap 4.5 ke 4.8%. Dia adalah satu kenaikan interest rate yang sangat-sangat tinggi sebenarnya yang sebenarnya yang menyebabkan rakyat dia juga mempunyai kesusahan di dalam negara dia. So jadi kita tidak boleh mempunyai satu interest rate yang cukup tinggi juga kerana ianya akan membebankan rakyat juga. Jadi sebab itu kita boleh lihat kepada apa yang berlaku kepada CPI mereka dan juga PCE mereka iaitu CPI mereka sebenarnya menurun kerana kadar yang mereka boleh spend di dalam market itu sebenarnya menurun. Kerana kalau inflasi mereka tinggi, mereka akan sebenarnya ini akan menyebabkan mereka sebenarnya keluarkan banyak duit untuk sebenarnya beli barang-barang Jadi mereka sebenarnya dalam kategori mungkin tidak mampu, ataupun mereka dalam kategori yang di mana mereka ingin savekan duit mereka Mereka ingin savekan duit mereka supaya sebenarnya duit mereka tidak banyak keluar di dalam market. Jadi kita kena lihat sama-sama apa yang berlaku Kita tahu analis berkata yang bahawa CPI sebenarnya akan menurun Daripada yang kita melihat di sini, saya lebih banyak fokus kepada CPI kerana ini adalah data yang sangat penting Kalau kita melihat di sini, CPI month to month adalah negatif 0.1 Kalau kita lihat di sini, ianya bukan positif Ia berada di negatif 0.1 Makanya kita tahu sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku di dalam negara mereka sebenarnya.
Dan kalau kita melihat kepada our previous juga CPI Amerika menurun di Disember. Di sini kita mempunyai 0.4% juga menurun ya. Cuma di Oktober saja mereka mempunyai kenaikan. Jadi maksud dia for the past 2 months apabila kenaikan interest rate mereka berlaku, kita dah tahu dah, kita dah boleh tengok di sini apa yang berlaku kepada CPI mereka. Ya, makanya kita faham ya apa sebenarnya ya situasi ini sebenarnya. Daripada 0.1% dia pergi kepada negatif ya, 0.1% ya. Makanya memang ya, kalau memang apa yang analis katakan sebanyak negatif 0.1% itu kemungkinan boleh berlaku ya, kemungkinan boleh berlaku ya. Dan juga kita tahu yang bahawa previously kita ada 0.1% yang juga dia ada kemungkinan untuk stay ya di 0.1% juga. Namun untuk kenaikan kita tidak berapa pasti lagi ya. Kita tidak berapa pasti lagi. Dalam situasi ini memang kalau kita melihat banyak perkara ya yang sebenarnya menyokong kepada kenaikan gold ya. Banyak perkara yang menyokong kepada kenaikan gold ya. So jadi kalau kita melihat betul-betul lah, kita masih boleh kita masih boleh sebenarnya trade dalam sell juga. Tapi kalau sekiranya kita trade dalam sell, pastikan ya kita tutup sebelum news di sini Januari ini ya, pada pukul 9.30 PM sebab saya pun tengah menunggu sebenarnya ya. Sekarang masih ada harapan lagi untuk sell tapi cuma kalau CPI month to month ini keluar, anda kena betul-betul berhati-hatilah sebenarnya ya. Dan juga salah satu keselamatan yang kita ada ialah Jay Powell tidak sebenarnya bercakap tentang interest rate sebenarnya. Jadi disebabkan itu kita masih dalam kategori selamat lagi sebab apa yang berlaku di dalam market itu masih kepada sentimen. Okey, itu cuma adalah sentimen kepada apa yang dirasakan oleh pelabur ya. Jadi maknanya kalau kita tahu yang bahawa mereka akan menaikkan sebanyak 25% saja, apa yang selalunya mereka akan buat ialah mereka akan buy gold ya. So sebab kenapa mereka tahu bahawa interest rate itu tidak dinaikkan untuk tidak dinaikkan secara banyak cuma 25% saja ya. Jadi sekarang betul memang kita melihat kepada sideway ya, memang kita melihat kepada sideway. Saya agree benda tu sebab saya pun melihat juga di sini semalam punya sell masih tak boleh nak tutup lagi sebab tu saya dah kurangkan TP dia ke 188.830 Okey, saya dah bincangkan pasal CPI ini sebenarnya, dan juga saya nak bincang tentang unemployment claims ini Unemployment claims ini adalah lagging indicator okey, adalah lagging indicator. Selalunya saya selalu fokus kepada leading indicator, lagging indicator dan juga coincident indicator. Untuk leading indicator sebenarnya mempunyai impact mempunyai impact sebanyak 6 ke 12 bulan Okey, mempunyai impact sebanyak 6 ke 12 bulan. Itu cuma untuk short term. Kalau untuk long term sebenarnya dia mempunyai impact sebanyak 12 bulan ke 24 bulan. Tapi boleh ke sebenarnya dia dipatahkan? Okey, kalau contohnya kita kata bahawa dia akan bullish, dia akan terus bullish ke untuk beberapa bulan tu, kemudian dia dipatahkan oleh news yang lain, jawapan dia adalah boleh. Okey, jawapan dia adalah boleh. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah lagging indicator Lagging indicator bermaksud yang bahawa dia boleh membantu kepada leading indicator untuk meneruskan trend dia. Okey, maksud dia lagging indicator ni adalah satu indikator yang kuat Dia boleh mematahkan leading indicator ataupun dia boleh membantu leading indicator untuk meneruskan trend. Jadi sepertinya yang kita tahu di sini, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa leading indicator di sini, okey, tapi kita tahu yang CPI pasti akan memberikan impact. Ya, kita pasti tahu kerana dia juga di dalam kategori yang berwarna merah. Dan kita tahu daripada sini kita mempunyai core CPI juga, dan selepas itu kita mempunyai unemployment claims yang mempunyai lagging indicator. Okey, daripada sini kita tahu yang bahawa penyambungan kepada trend boleh berlaku. Jadi sila berhati-hati untuk hari Khamis ini ya.
sila hati-hati untuk hari Khamis ini, kerana sekiranya anda trade opposite daripada news ini, makanya anda boleh melihat kepada loss di dalam market. Ya, jadi penting untuk kita memahami untuk news ini. Tapi apa yang kita boleh katakan bahawa perkara ini adalah lebih kepada probability. Ya, perkara ini adalah lebih kepada probability. Kalau anda faham daripada CPI ini, kita tahu CPI kita sebenarnya menurun. Kalau dia ni menurun, US dollar akan mengalami kelemahan. Okey. Dan kemudian apabila kita datang ke unemployment claims di sini, makanya kalau kita melihat kepada previous data yang kita ada ini, kita tahu yang bahawa sebenarnya dia akan lebih menurun daripada apa yang mereka forecastkan. Okey, ini adalah berdasarkan kepada past data yang kita ada. Okey. Jadi daripada sini kita tahu yang bahawa US dollar boleh mengalami kenaikan di sini. Okey, dan dia juga adalah lagging indicator. Dan lagging indicator mempunyai impact sebanyak 6 bulan ke 12 bulan untuk short term, dan untuk long term dia ni mempunyai sebanyak 12 bulan ke 24 bulan. Makanya anda faham di sini, apabila CPI berlaku memang gold akan mengalami kenaikan, tapi disebabkan unemployment claims, makanya kita tahu US dollar mempunyai kemungkinan besar untuk menguat balik. Okey. Jadi di sini sebenarnya kita nak tahu trend kita nak memahami trend. Saya dah bercakap tentang apa yang berlaku di Thursday ini. Kalau sekiranya anda sebenarnya berpegang kepada sell untuk hari ini ke atau apa ke, kalau anda maintain anda punya sell ni, anda pastikan yang anda cukup equity anda untuk menahan di hari Khamis ini sebenarnya. Dan kalau boleh saya selalu suggestkan untuk anda avoid untuk trade di masa news ini. Tapi sekiranya anda boleh trade juga, tiada masalah tapi pastikan yang anda tidak mengambil banyak TP banyak take profit sebenarnya. Ambil secara minimal saja apabila anda trade di bahagian news sebenarnya. Okey. Jadi lagi satu perkara yang saya ingin sentuh pada hari ini adalah mengenai core incident news. Okey. Tentang core incident news, sebenarnya anda selalu boleh melihat kepada news di atas ini Seperti yang anda lihat di sini, ini adalah news, dan sepertinya anda boleh pergi di sini, anda boleh melihat kepada apa yang berlaku. Seperti yang tadi Iwan katakan untuk JPY ni, anda juga boleh melihat kepada apa yang berlaku di Japanese ini. Jadi tadinya apa yang kita buat ialah kita melihat kepada investing.com, okey, di mana kita dah melihat kepada apa yang berlaku. Okey, selalunya saya selalu mensyorkan kepada orang, kalau mereka melihat kepada core incident news, selalu melihat kepada news ini sekurang-kurangnya 1 jam sekali 1 jam sekali. Kalau kita melihat kepada news ini macam setiap 30 minit, 15 minit dan sebagainya, makanya kita tahu banyak news sebenarnya yang kita akan dapat. Makanya kita sebenarnya tidak dapat untuk continue untuk baca news ini sebenarnya. Jadi dan juga fokus kepada news yang anda sebenarnya tengah trade Sini ada banyak news tau. Banyak news di sini. Kalau anda boleh baca semua, bagus. Kalau anda tak boleh baca semua, pilih news yang berkaitan dengan pair news yang anda trade. Contohnya kalau anda trade US dollar, anda trade buka je US dollar ni, anda tengok apa yang berlaku 1 hour and 18 minutes yang lalu, anda tengok. Okay, dollar was range bound on Tuesday, hovering around its weakest level in the 7 months versus euro and a group of major currency, as traders awaited US inflation data later this week to help firm up interest rate hike expectation. Okay, jadi the euro equals to EPS was up 0.1% against the greenback 2 distinct. Maksudnya kita tahu bahawa penurunan US dollar ada berlaku Jadi kita nak tengok apa yang sebenarnya akan berlaku sebab kita tak tahu Federal Reserve nak buat apa. Kita masih tak tahu apa Federal Reserve nak buat. Walaupun sebenarnya J Powell semalam dia sebenarnya dia datang untuk the speech sebenarnya, tapi sebenarnya dia tidak menyentuh tentang monetary policy.
Okey, dia tidak menyentuh apa-apa tentang monetary policy, dan kemungkinan besar disebab itulah kita punya sel kita tu masih selamat kemungkinan besar. Dan at the same time juga kita juga sebenarnya tengah menunggu kepada apa yang dia akan buat. Walaupun kita cuma ada indication saja sebanyak 25 basis point, tapi kita tak tahu apa yang dia akan buat. Jadi bagi saya berhati-hatilah. Sila berhati-hati Okey. Tapi kalau saya melihat kepada semua faktor-faktor yang kita ada di sini, saya pasti akan menyokong kepada kenaikan gold sebenarnya. Saya pasti akan menyokong kepada kenaikan gold, bukan kerana saya menyokong saya tak boleh bias, tapi saya melihat kepada news-news yang kita ada dia akan lebih menyokong kepada bullish sebenarnya. Okey. Dan apabila kita melihat kepada fundamental range, ini adalah lagi satu perkara yang saya nak sentuhkan, fundamental range. Untuk fundamental range kita, semalam sebenarnya saya memberikan satu fundamental range di mana saya calculate yang bahawa dia akan berada di antara 1867.95 ke 1887.45. Okey, itu adalah range untuk semalam. Itu adalah range untuk semalam. Seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, untuk range semalam kalau kita melihat di sini, kita sebenarnya mempunyai daripada sini 1867 67 ataupun 68, okey, ke 0.82 ke 1881.32. Makanya kita tahu ranging kita semalam cukup tinggi sehingga 1887.45. okey. Jadi untuk hari ni kita tahu untuk hari ni kita nak cari untuk fundamental range hari ni. Jadi seperti yang kalau anda tahu apa fundamental range tersebut, makanya anda sebenarnya boleh trade di dalam range tersebut. Anda boleh trade di dalam range tersebut. Jadi saya nak ajar anda untuk bagaimana untuk calculate untuk range ini untuk range ini. Okey. Pertamanya anda tidak perlu susah-susah sebenarnya kerana anda telah diberikan untuk range tersebut. Kalau anda melihat di sini, anda mempunyai 1872.18 ke 1878.49. Ini adalah range yang paling selamat kerana ini adalah range yang sebenarnya mereka telah cross di dalam market, dan possible retracement untuk berlaku di dalam range ini adalah sangat-sangat tinggi sangat-sangat tinggi. Okey, cumanya kalau anda tahu apa trend dia, makanya anda sebenarnya boleh trade di dalam range ini juga. Tapi kalau sekiranya anda rajin sedikit, saya selalu memsyorkan anda untuk pergi ke historical data di sini. Okey, anda tetap akan dapat sama juga lebih kurang sama tapi anda boleh try. Anda boleh melihat kepada sini ada open dan sini juga ada high. Open adalah untuk open for the day and high untuk the high of the day. Anda ambil sekurang-kurangnya 5 ke 10 data untuk open ataupun high 5 ke 10 data untuk high, dan kemudian anda bahagi dengan 5. Kenapa anda bahagi dengan 5? Kita menggunakan konsep untuk moving average 5. Okey, kerana 5 juga adalah dipanggil sebagai frequency number. Okey, jadi sepatutnya kalau anda bahagikan dengan 5, makanya anda akan mendapat open price dan juga high price untuk hari ini. Tapi selalunya anda dah dapat day range di sini juga dah cukup bagus dah untuk anda. Kalau sekiranya anda sebenarnya ingin tahu dengan lebih lanjut, anda nampak sini technical analysis, anda boleh sebenarnya menggunakan range untuk Fibonacci. Okey, ataupun anda boleh sebenarnya menggunakan range untuk DMARC juga Okey, ini adalah sesuatu yang baru yang saya nak share dengan anda kalau anda nak tengok tentang ranging sebenarnya. Kerana ranging adalah sangat penting kalau anda tahu ranging, anda tahu trend jadi anda kalau trade pun macam mana sekalipun anda tetap akan sampai sebenarnya itu adalah perkara yang penting. Untuk entry adalah berdasarkan technical analysis. Kita boleh mendapatkan direction daripada fundamental analysis, tapi untuk entry kita menggunakan technical analysis. So kalau seperti yang anda lihat di daily ini, kalau kita melihat kepada Fibonacci, sebenarnya kita tahu
support kita yang paling kurang adalah 1861.56. okey, kalau kita berdasarkan kepada ini adalah satu yang lebih menurun lebih menurun Kalau kita ambil daripada support satu, maka dia adalah di 1870.01. okey, dan kalau kita melihat kepada 1878.49 di sini, okey, dia adalah lebih kepada dia adalah lebih kepada resistance 1 dia adalah lebih kepada resistance 1. okey, jadi ianya ada kemungkinan untuk melepasi pivot point kita. okey, untuk melepasi pivot point kita di daily pastikan anda menyokong kepada daily. okey, jadi makanya sebenarnya kalau anda inginkan satu range, satu range yang betul, makanya selalunya anda boleh ambil daripada range ini 1861 ke 188.8.90. okey, ini juga adalah kemungkinan yang boleh berlaku. Dan seperti yang saya kata tadi, anda juga boleh fokus kepada D-mark, okey, di mana sebenarnya anda boleh mengambil ranging di sini, iaitu sebanyak 1872.32 ke 1885.99. okey, makanya sepertinya yang anda tahu, ranging di sini adalah lebih menurun daripada ranging di sini. okey, untuk ranging sebenarnya kita tak dapat untuk memberikan satu kepastian kerana kalau kita ada coincident news, maksudnya news yang berlaku secara tiba-tiba yang lebih menyokong kepada penurunan US dollar ataupun kenaikan US dollar dan sebagainya, makanya dia pasti akan efekkan range kita. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu di mana direction yang kita boleh head tu, dan yang paling stable adalah yang ini, iaitu daripada 1872.18 ke 1878.49. okey, jadi saya sebenarnya akan preparekan untuk YouTube channel nanti, untuk YouTube video nanti yang pasti saya akan memberikan tentang fundamental range tersebut. Saya kena lihat balik kepada fundamental range tersebut, berdasarkan kepada informasi yang kita ada ini. okey, sekarang saya nak tanya anda, anda ada sebarang soalan atau tak ada sebarang soalan? okey, kita masih ada sell dan kita telah menukarkan TP tersebut kepada 1868.83, tapi 1868.83 masih sebenarnya menggunakan take profit di time frame 1 hour di time frame 1 hour okey, saya tak nak saya mungkin akan menukarkan dia balik okey, saya pasti akan menukarkan dia balik. okey, jadi saya tutup Smart Money Concept. okey, saya pergi kepada Gold CUSD. okey, anda boleh lihat di sini saya ada teknik intraday juga yang saya guna tapi tak apa, saya akan tunjukkan yang ni untuk hari ini. okey, kerana dia mempunyai semua technical indicators di sini okey, anda boleh melihat ada benda baru semua di sini untuk TDFI dan sebagainya okey, ini semua untuk menguatkan entry untuk signal okey, jadi kalau sebenarnya anda melihat di sini kalau anda tak ada soalan, saya akan sambung dengan technical analysis okey, sepertinya yang anda dapat lihat di 5 minit ini, anda sebenarnya mempunyai lebih kepada kenaikan sekarang okey, kalau anda lihat di sini, kalau saya tutup beauty board alerts ni, anda boleh melihat dengan lebih baik okey, jadi how you like it okey, so jadi kalau kita melihat di sini okey, kita boleh melihat ada banyak indicators di sini sebenarnya banyak indicators di sini. Sepertinya yang kita lihat di sini, pertamanya ialah FLI yang mempunyai setting seperti ini 21, 1 dan juga 5 okey, 21, 1 dan juga 5. Style adalah seperti ini tak ada perubahan. Visibility adalah seperti biasa dan klik OK. Kalau anda perlukan sebarang information, nanti anda sebenarnya boleh tanyakan di dalam live chat kita
ataupun nanti saya akan berikan anda link untuk kita punya education group. Nanti anda boleh tanyakan soalan di sana juga. Okey. So seperti yang anda dapat lihat, itu adalah untuk FLI. Jadi FLI ni kalau contohnya dia berada di warna merah, maknanya dia lebih menyokong kepada sell. Kalau dia berada di warna biru, maknanya dia adalah lebih menyokong kepada buy. Seperti yang anda tahu di sini sekarang ni anda dah mempunyai buy. Saya nak tunjukkan satu-satu kepada anda sebelum saya sebenarnya go forward dengan banyak benda di sini. Okey, saya akan tunjukkan satu-satu kepada anda supaya anda boleh memahami dengan cara yang betul. So seperti yang anda dapat lihat, sini adalah berwarna biru. Daripada warna biru ini anda dah sebenarnya tahu anda dah boleh melihat yang bahawa dia menyokong lebih kepada kenaikan. Dia lebih menyokong kepada kenaikan. Okey, dan untuk kita tahu sama ada signal mana sebenarnya signal untuk kita masuk. Okey, signal akan diberikan dengan cara ini. Kalau anda melihat bom, maka dia adalah lebih kepada kenaikan. Okey, saya panggil benda ni sebagai bom. Bagi saya dia adalah bom. Dan di atas ini sebenarnya anda boleh panggil sebagai kapak ataupun saya panggil sebagai hammer. Saya panggil sebagai hammer. Untuk hammer dia adalah signal untuk sell. Kalau contohnya anda nampak yang hammer ni keluar, maksudnya anda terus masuk sell, kemudian anda boleh ambil take profit di sini. Jadi sebenarnya untuk ni anda sebenarnya boleh menggunakan 1:1, 1:1.5. Okey, risk reward ratio. Okey, 1:1.5. Okey, jadi saya sebenarnya nak tunjukkan something. Okey, jap. Okey, untuk ni kalau contohnya kita sell jadi kita go for short position, anda ambil daripada sini. Okey, kemudian anda turunkan Okay, risk reward anda adalah 1. Turunkan sampai 1.5 pun boleh, 1.15 pun boleh. Okey, lebih kurang di sini. Okey, stop loss anda pastikan anda di previous high, previous swing high paling tinggi di sini. Makanya sebenarnya anda boleh sell di sini, anda boleh ambil take profit di sini, ataupun anda sebenarnya boleh ambil di 1.15 juga. 1.15 juga okey. Sama ada anda ambil di 1.15 ataupun anda ambil di 1.15. Okey, ini adalah untuk teknik scalping sahaja. Teknik scalping saja. Okey, jadi anda tengok anda dah dapat berapa pips dah dekat sini. Kalau anda lihat daripada sini ke sini, makanya anda tahu anda mempunyai sebanyak 24 pips. Okey, this is just merely for scalping. This is just merely for scalping. Okay. Sekarang ni saya nak terangkan tentang extreme trend. Extreme trend seperti yang anda dapat lihat di sini sekarang. Saya campurkan dengan FLI tersebut. Jadi seperti yang anda dapat lihat, kalau FLI berwarna putih, maka dia lebih menyokong kepada penurunan. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, hammer ni keluar selepas extreme trend berada di warna putih. Okey, maksud saya di sini adalah kalau anda melihat extreme trend memberikan anda signal lebih awal apabila hammer nak keluar. Okey, jadi makanya kalau anda tahu sebenarnya yang bahawa dia ini nak keluar sell, jadi pastinya anda akan masuk sell di sini daripada anda masuk sell di sini. Dia ini mempunyai perubahan sedikit. Okey. Jadi anda tahu apabila dia berwarna putih dan dia berwarna merah, maksud dia punya momentum untuk dia menurun adalah sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Jadi sepertinya anda dapat lihat di sini FLI baru memberikan buy di sini, tapi extreme trend telah sebenarnya mempunyai pengukuhan di belakang ini saja. Makanya sebenarnya anda dah masuk buy dekat sini dah. Dan sekarang ni anda boleh melihat yang bahawa buy sebenarnya tengah menaik. Okey, tengah menaik sebenarnya. Okey, jadi ada sesuatu perkara juga yang saya nak sharekan kepada anda semua. Okey, extreme trend sebenarnya haruslah mempunyai seorang partner. Okey, extreme trend haruslah mempunyai seorang partner untuk lebih penguatan. Okey, dan partnernya adalah QQE MT4. Okey, QQE MT4 di sini. Okey,
Jadi seperti yang anda lihat di sini tadi, apabila saya memberitahu anda ya tentang di mana kemasukan dan sebagainya, kalau anda melihat di sini, okey, anda tahu yang bahawa ini berwarna kuning dan dia bertukar kepada warna putih. Cuba anda lihat apa yang berlaku di bawah ini, di QQE. Anda tahu yang bahawa perubahan trend yang berlaku ya. Kalau dia berwarna kuning di QQE ini, maknanya sesuatu akan berubah. Ya, sesuatu akan berubah, di mana trend itu akan berubah dan dia akan pergi ke sell ataupun dia akan pergi ke buy. Kalau anda melihat warna merah, maknanya dia menyokong kepada sell. Kalau anda melihat kepada warna biru, maknanya dia adalah dalam zone buy ya. Okey. Saya terangkan indikator ini kerana saya sebenarnya inginkan kita untuk trade dengan lebih bagus sebenarnya ya. Jadi kalau kita ada TradingView Premium ini dan kita sebenarnya tahu bagaimana untuk trade dengan menggunakan indikator-indikator ini, maknanya kita boleh mengukurkan technical analysis kita. Okey, jadi sepertinya saya dah explain dah Okey, kenapa yang kita perlukan QQE MT ini? Okey, QQE MT ini akan memberikan pengukuhan. Contohnya apabila sini ada perubahan anda tahu daripada putih pergi kepada kuning kalau anda lihat di sini, perubahan trend telah berlaku. Anda boleh tahu perubahan trend telah berlaku daripada QQE. Maksudnya anda boleh bersedia untuk sebenarnya masuk untuk entry anda. Okey, dan selepas itu kalau anda melihat dia bertukar kepada warna kuning, iaitu menyokong kepada kenaikan, dan ini juga berwarna biru juga Okey, berwarna biru juga. Maknanya anda lihat kalau anda buy di sini tadi, okey, maknanya anda dah dapat berapa dah profit dah sehingga sini. Okey, jadi kalau anda melihat di sini ada satu benda yang kemungkinan besar bahawa dia juga adalah satu penukaran trend juga dia ada satu penukaran trend juga di sini. Jadi sebenarnya kalau anda tahu kalau di sini juga anda ada penukaran trend, maknanya anda boleh ambil TP sehingga sini saja itu pun dah cukup kuat dah untuk anda scalping tapi kalau anda melihat kepada FLI anda, okey, FLI anda baru sebenarnya keluar bom maksudnya dia mempunyai kemungkinan besar untuk meneruskan kenaikan dia okey, sehingga dia bertukar kepada warna merah. Okey, so maksud dia kita boleh menggunakan 3 indikator sini untuk sebenarnya mempunyai lebih pengukuhan di dalam market. Sekarang ni saya nak sentuh tentang UT Bot Alerts. Okey, anda nampak tak dengan UT Bot Alerts ni? Apabila saya sebenarnya mengeluarkan UT Bot Alerts ni, saya hidekan tadi kan. Okey, anda lihat saya sebenarnya kata dekat sini ada satu perubahan trend ada satu perubahan trend yang berlaku Di sini sebenarnya apabila extreme trend mula berubah, okey, maksud dia akan buy tapi UT Bot Alerts ni akan menyenangkan kerja kita lah. Okey, dia akan menyenangkan kerja kita. Kenapa dia menyenangkan kerja kita? Contohnya kalau kita mempunyai buy di sini dan dia ni menepati syarat di mana sebenarnya dia bertukar kepada kuning, okey, untuk extreme trend okey, extreme trend adalah poin yang pertama untuk anda melihat daripada FLI. Memang betul anda kena melihat kepada FLI juga, tapi FLI memberikan anda signal lambat daripada extreme trend dan juga QQE, MT dan juga tambahkan dengan UT Bot Alerts. Jadi anda tahu kalau anda boleh buy di sini, maknanya anda buy lah di sini. Kalau contohnya anda mempunyai buy di sini, okey, kalau anda melihat di sini untuk extreme trend anda, sebenarnya anda masih mempunyai dalam penurunan Okey, dalam penurunan lagi. Okey, anda mempunyai dalam penurunan lagi Kalau anda melihat kepada FLI anda, dia adalah juga lebih kepada penurunan lagi. Tapi sekiranya anda dah dapat tahu daripada UT Bot Alerts anda, okey, yang bahawa sini ada signal buy. Okey, sini ada signal buy. Maknanya kalau anda masuk saja buy di sini, sebenarnya anda akan mendapat anda akan mendapat lagi satu indication di sini yang bahawa dia adalah berlaku di sell. Maknanya anda sebenarnya boleh ambil TP take profit anda di sell di sini. Tapi sekiranya anda berpegang kepada buy anda,
Okey, anda lihat apa yang berlaku di sini ya. Apa yang berlaku di sini, anda akan floating sedikit. Okey, anda akan floating sedikit dan kemudian anda akan mendapatkan satu buy signal lagi dan kemudian dia akan membantu untuk kenaikan ya. Makanya sebenarnya kita harus tahu sama ada berapa lama kita nak berada di dalam market. Okey, sama ada kita boleh tak berada di dalam market ya. Kita tak ada konfirmasi ya. Kita ada konfirmasi ya. Kalau contohnya kita masuk buy, tiba-tiba sell keluar, kita akan merasakan kita kena keluar daripada market, makanya dia ni pasti akan memberikan loss kepada kita. Untuk solution untuk perkara ini, kita ada sesuatu yang dipanggil sebagai ATR stops. Okey. Nampak tak ATR stops ni yang saya masukkan ni? Okey. Kenapa saya masukkan ATR stops ni? Salah satu kebaikan ATR stops ni, kalau contohnya tadi saya masuk buy kan, betul tak? Saya masuk buy di sini ya. Okey, tapi kalau anda melihat kepada ATR stops anda berwarna merah, makanya kalau contohnya anda sebenarnya berpegang kepada sell contohnya tadi ni adalah untuk orang yang masuk sell Kadang-kadang di dalam market kita ada orang yang masuk sell, kita ada orang yang masuk buy Okey, kadang-kadang kita masuk buy tapi ada orang yang masuk sell Okey. Jadi kalau sekiranya seseorang yang sebelum itu dia masukkan sell, jadi apa yang berlaku ialah dia tidak tahu dekat mana dia nak exit market Dia tak tahu dekat mana dia nak exit market. Makanya sebenarnya dia boleh menunggu kepada buy di sini untuk menutup, ataupun kalau dia melihat yang bahawa dia masih merah dan sebagainya dan belum bertukar kepada warna hijau, makanya sebenarnya dia masih boleh berada di dalam market Dia masih boleh berada di dalam market So ini adalah untuk membantu kita sama ada kita nak exit awal daripada market ataupun kita nak sebenarnya tinggal di dalam market. Memang betul kalau kita melihat seperti ini, tiba-tiba kalau kita ambil sell daripada sini ke sini memang tak banyak memang tak banyak. Tapi kita kena fikirkan satu situasi, kalau contohnya kita mempunyai satu situasi di mana disebabkan ATR ini kita boleh sehingga pergi ke re-entry dan juga kita sebenarnya boleh mempunyai satu penerusan trend yang panjang juga Jadi kita kena ambil possibility possibility seperti itu juga boleh berlaku di dalam trade Okey. Jadi kalau sekiranya anda buy di sini, anda juga tak perlu takut Kalau anda buy sajalah anda tak perlu takut dengan ATR. Okey, sebab ATR adalah cuma kalau seseorang yang dah masuk sell awal tu, makanya dia akan lebih sebenarnya fokus kepada ATR. Maksudnya ATR ini adalah satu point yang terakhir untuk anda lihat sebenarnya sama ada anda nak exit market ataupun anda nak stay dalam market. Kalau anda buy juga di sini, tiba-tiba kalau anda lihat di sini, anda punya merah ni dah bertukar kepada warna biru, makanya anda sebenarnya masih boleh berada di dalam market untuk buy. That means the winning has actually changed telah berubah daripada sell ke buy sebenarnya. Okey, selain daripada itu saya juga nak terangkan tentang trama. Seperti yang anda dapat lihat di sini tadi, apabila saya masukkan trama ni apa yang berlaku ialah trama ini sebenarnya haruslah digunakan dengan lagi satu indikator yang dipanggil sebagai support and resistance support and resistance. Jadi sepertinya yang anda dapat lihat di sini, ini adalah resistance dan ini adalah support sepertinya anda dapat lihat apabila trama yang warna kuning ni dia sebenarnya sampai kepada resistance ini, makanya kita tahu yang bahawa momentum dia adalah menurun momentum telah menurun. Kadang-kadang kita tak tahu berapa lama sebenarnya sesuatu candle itu boleh pergi jadi makanya kita boleh menggunakan resistance di sini dan juga support di sini untuk kita tahu berapa lama dia boleh pergi. Contohnya kalau anda melihat di sini, apabila anda mempunyai sedikit lengkuk di sini, untuk trama ini anda tahu apa yang berlaku, makanya penurunan itu berlaku kerana momentum di sini sebenarnya telah menurun Jadi anda pastikan anda tahu resistance anda di sini, anda akan tahu sama ada momentum untuk meneruskan kenaikan itu ada ataupun tidak.
Sepertinya yang anda dapat lihat di sini, anda tahu yang bahawa support anda di sini, trauma anda adalah di sini. Maksudnya dia tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan penurunan lagi. Okey, jadi ini adalah perkara yang trauma boleh bagi tahu kita. Welcome to all yang masuk tu, welcome Okey. Tolong follow dan like juga Okey. So jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, kalau anda melihat di sini momentum tidak cukup kuat yang menyebabkan juga kenaikan kenaikan itu berlaku thank you Kims. Tadi saya cakap je tapi thank you lah sebab buat juga Okay, so as you can see here, untuk trauma, dia sebenarnya tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk dia sebenarnya mempunyai penurunan. Maka dia kenaikan telah berlaku kenaikan telah berlaku. Okey, jadi semua indicators yang digunakan di sini sebenarnya boleh membantu kita untuk sebenarnya masuk entry yang betul. Dan sepertinya yang anda tahu, saya cuma fokus kepada satu time frame saja, iaitu kepada time frame 5 minit. Okey, tapi kemudiannya saya juga akan menggunakan time frame yang lain juga, iaitu kita boleh menggunakan multi time frame untuk sebenarnya mempunyai pengukuhan untuk entry kita. Kalau kita ada masa pada hari ini, saya akan sebenarnya memberikan entry nanti dan saya juga akan sharekan untuk kita punya education group juga supaya anda boleh masuk di sana dan di sana kita boleh membincangkan banyak perkara-perkara supaya kita boleh dapatkan lebih informasi Okey. Ini adalah seperti yang saya share tu, itu adalah dia punya that is actually the Telegram web the Telegram group. Okay, so jadi untuk penyambungan kepada perkara ini, saya ada something juga yang dipanggil sebagai EMA, Moving Average 200. Okay, kalau anda lihat Moving Average 200 ini, kalau anda faham daripada perkara ini, Moving Average 200 ini sebenarnya, kalau contohnya candle berada di atas Moving Average 200, maka ni dia adalah lebih menyokong kepada trend menaik. Kalau dia berada di bawah Moving Average 200, maka ni dia akan menurun kepada penurunan. Seperti yang anda tahu di sini, untuk 5 minit dia sebenarnya membuat satu retest dia membuat satu retest di 5 minit ini, dan sekarang dia telah melepasi moving average untuk moving average 200 itu untuk kenaikan sebenarnya. Kemungkinan besar ini cuma adalah satu retest. Kita kena tengok sama ada retest ini adalah untuk jangka masa yang berapa lama yang tu pun kita kena tahu juga. Okey, so apa yang kita boleh buat untuk ni, kita ada something juga yang kita panggil sebagai STC Okey, sebagai STC Okey, sekarang ni saya masukkan STC dia adalah combination daripada MACD dan juga stochastic oscillator. Okey, kenapa saya bercakap tentang benda ni? Kerana dia boleh memberikan kita point-point untuk pengukuhan untuk entry seperti yang kalau anda dapat lihat di sini, point-point okey, untuk entry pengukuhan untuk entry. Tapi seperti yang saya katakan tadi okey, indikator ini sebenarnya banyak menyokong kepada apa yang boleh berlaku tapi satu kebaikan kepada STC ini ialah apabila sebenarnya kalau dia sebenarnya mula untuk masuk di 75 ini apabila dia masuk ke 75 ini, makanya kita tahu yang bahawa dia ada kemungkinan untuk menurun. Okey, kita nak lebih pengukuhan, masukkan lagi satu indikator Okey, lagi satu indikator yang kita ada di sini ialah kita akan menggunakan elliott wave. Okey, kita menggunakan elliott wave chart pattern. Tapi sepertinya yang kita tahu, elliott wave sebenarnya di time frame yang kecil sebenarnya dia tidak mempunyai banyak impact ataupun dia adalah sesuatu yang tidak stable di time frame yang kecil. Makanya di sinilah sebenarnya kita akan menggunakan time frame yang lebih besar. Kalau kita menggunakan time frame lebih besar,
Sekurang-kurangnya kita boleh pergi ke 15 minit. Okey, kita boleh pergi ke 15 minit. Okey, anda nampak tak apa yang berlaku di 15 minit ini ya? Saya harap anda tidak pening ya dengan cat saya ni ya. Okey, kerana saya dah biasa dah. Tapi kalau anda pening-pening ke apa, sila type sila bagi tahu saya sama ada anda pening ke tak ya. Nanti saya cuba untuk keluarkan indikator-indikator lain supaya kita boleh tengok dengan betul Okey, jadi kalau anda melihat di sini, kalau anda mempunyai satu indikator di sini yang anda tahu yang bahawa daripada B di sini dia mempunyai next retracement dia di area-area ini di area-area ini. Ini sebenarnya memberikan kita prediction kepada mana sebenarnya ianya boleh pergi dia memberikan kita probability sebenarnya di mana sebenarnya ianya boleh pergi Jadi kita tahu yang bahawa daripada ini sendiri kita dah tahu sebenarnya dia mempunyai kemungkinan besar untuk menurun. Dia mempunyai kemungkinan besar untuk menurun. Kita pergi balik kepada time frame yang lebih besar. Kenapa kita melihat kepada time frame lebih besar? Kerana kita nak mengetahui satu trend yang besar supaya kita boleh determine apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kalau contohnya 15 minit, kita boleh pergi ke 1 hour, contohnya kita boleh pergi ke 4 hours Okey, kalau contohnya nak pergi 1 hour dengan 4 hours dan juga 1 day kita lihat sama-sama. Kalau anda lihat di sini, contohnya anda tahu di sini kalau anda melihat dekat Elliott wave ini, anda sebenarnya mempunyai penurunan di sini dan retracement yang dilakukan kemungkinan besar juga boleh melepasi moving average 200. Boleh melepasi moving average 200 jadi sepertinya yang kalau anda dapat lihat di sini jadi maksudnya dia ada kemungkinan besar untuk menurun dia ada kemungkinan besar untuk menurun. Jadi siapa-siapa yang pegang sell semalam tu masih ada harapan untuk kita retrace balik dekat pricing kita yang berada di 1868 yang berada di 1868 iaitu roughly berada di sini around here di H1 di H1 punya support kemungkinan besar ini adalah di education group kita cumanya dia mengambil masa untuk kita sampai di support point ini. Jadi saya nak melihat kepada apa yang berlaku di 4 jam. Seperti yang anda dapat lihat di sini, untuk 4 jam sebenarnya anda boleh melihat yang bahawa sebenarnya dia mempunyai juga kemungkinan besar untuk membuat retracement untuk membuat retracement sekurang-kurangnya ke 1813.89. Seperti yang kita baca news tadi kita tahu yang bahawa news kita adalah lebih menyokong kepada bullish jadi makanya saya tetap mensyorkan kepada semua untuk sebenarnya mencari buy di dalam market sebenarnya. Tapi sepertinya yang kita tahu kadang-kadang retracement juga boleh berlaku di dalam market juga. Jadi dalam situasi begitu anda sebenarnya boleh masuk sama ada sell ataupun buy, tapi pastikan yang bahawa anda sebenarnya mampu untuk menanggung risiko tersebut dan sepertinya yang selalunya kalau kita melihat, kalau kita cukup yakin dengan fundamental dan juga kepada technical analysis kita, maka sebenarnya kita tidak perlu risau apabila kita di dalam market So bagi saya kita dah melihat kepada 4 jam yang juga akan retrace ke bawah Kalau kita melihat kepada one day juga ada kemungkinan besar untuk untuk retrace balik the most minimum that it can retrace is about 18439 ataupun 1840 Jadi apa yang penting ialah kita apabila menggunakan Elliott wave, kita sebenarnya dah tahu dah dia punya retracement level, tapi cumanya sekarang kita perlukan lebih konfirmasi kita perlukan lebih konfirmasi untuk konfirmasi tersebut kita ada lagi satu perkara yang dipanggil sebagai beyond key levels kenapa saya menggunakan beyond key levels?
Kerana beyond key levels boleh memberikan kita tempat untuk kita take profit ataupun kita nak stop loss. Beyond key levels boleh memberikan kita tempat untuk kita take profit ataupun kita nak stop loss ya. Selalunya kita akan fokus kepada take profit ya. Jadi kalau saya masukkan beyond key levels, anda dah boleh lihat dah dekat sini apa yang berlaku. Okey. Jadi kalau anda lihat di sini, ini semua adalah key levels yang kemungkinan besar dia boleh retrace. Okey. Dia boleh retrace balik. Kalau anda melihat kepada 15 minit tadi, okey, saya nak tunjukkan 15 minit kerana 15 minit ada ni ya. Ada dia punya elite wave Anda nampak yang bahawa elite wave memberikan kita sekurang-kurangnya di sini ya untuk 15 minit. Tapi kalau anda melihat kepada beyond key levels anda, okey, anda sekurang-kurangnya boleh boleh selamat Tengok, dia dah sebenarnya sampai, pertama dia sampai kepada key level di bawah ini okey. Dan kemudian dia kalau contohnya dia sebenarnya tengah buat direction, okey, untuk sampai ke arah ini, makanya paling penting ialah anda boleh ambil TP anda di first, di second, di third, di fourth and fifth Jadi dia mempunyai key level yang anda boleh fokus on untuk anda mengambil TP. Okey. So macam contohnya macam kita mengambil di 1868.830 untuk yang semalam tu. Okey, jadi apa yang kita lihat ini tidak mustahil untuk kita sebenarnya sampai ke area-area ini juga. Okey, tidak mustahil Jadi kalau anda ingin tahu lebih sila tanya saya di dalam box juga, kerana saya pasti akan sebenarnya menjawab soalan anda Okey, not to worry Okey. Dan kalau sebenarnya kalau anda melihat kalau ada resistance point di sini contohnya ada resistance point juga. Jadi makanya sebenarnya dia lebih menguatkan untuk anda dia lebih menguatkan. Okey, jadi maksudnya anda tahu yang bahawa beyond key levels yang kita ada ini pasti akan sampai di resistance point yang sebelum ini. Kadang-kadang kita tak tahu resistance point yang mana sebenarnya yang kita boleh ikut dan sebagainya. Jadi beyond key levels boleh membantu kita untuk sebenarnya juga melihat kepada apa resistance point yang mana yang kita boleh go for. Jadi boleh sebenarnya menggunakan beyond key levels juga Terima kasih kepada salah seorang daripada pakar kita juga, iaitu L sebenarnya, yang kemungkinan besar berada di dalam chat ini juga. Cuma ni saya tak dapat untuk lihat dia, tapi dia sebenarnya yang suggestkan untuk kita untuk menggunakan beyond key levels Jadi itulah yang sebenarnya kita boleh melihat kepada ni kepada trading ini cara trading ini sebenarnya. Okey. Jadi selain daripada itu saya tak nak menggunakan untuk untuk Madrid moving average lagi kerana Madrid moving average akan memberikan sedikit ni pemeningan kepada chart kita tapi Madrid moving average saya akan terangkan esok mengenai indikator ini. Dan tapi paling penting untuk eco forecast ni untuk eco forecast ini, okey, saya akan bagi serba sedikit tentang eco forecast. Jadi kalau anda lihat di sini, anda boleh melihat yang bahawa anda mempunyai sini berwarna kuning okey, dan sini berwarna kelabu dan sini berwarna hijau Okey, jadi apa sebenarnya yang perkara ini buat sebenarnya apa sebenarnya eco forecast ini buat sebenarnya? Jadi kalau anda melihat di sini, anda sebenarnya boleh melihat petak-petak biru di sini Okey, saya nak buka lagi satu iaitu eco forecast ini kalau digabungkan dengan TDFI dia adalah lebih kuat. Okey, bagaimana kalau contoh anda nak pergi untuk entry contohnya, okey, jadi maknanya anda tak entry anda akan di sini. Kalau anda tak ada TDFI ini, maknanya anda terus akan entry untuk buy. Okey, jadi buy. Sekarang ini akan memberikan forecast untuk market. Forecast untuk di mana direction market kemungkinan boleh berada. Okey. Jadi kalau contohnya kalau anda melihat TDFI anda telah bertukar kepada warna hijau,
maka dia akan lebih kepada buy ya. Dia akan lebih kepada buy. Kalau contohnya TDFI anda ya menyokong ya kepada warna merah, maka dia akan menyokong lebih kepada sell. Okey, kita ada seorang ya yang Sazril ya yang bertanya, Valtteri ada buat event ke? Yes, Sazril, betul. Kita ada event ya pada 21 ya Januari ya 21 Januari, dan juga kita ada event ya pada 28 juga ya. Okey, untuk 21 Januari ini kita sebenarnya ada event di Putrajaya. Okey, kita ada event di Putrajaya di mana sebenarnya anda boleh datang ya untuk offline webinar kami. Okey, dan sekiranya anda ingin join untuk tu anda sebenarnya boleh sebenarnya contact ya kepada IB Development Manager kita, ataupun anda boleh contact saya juga ya. Ya, sebenarnya ya anda boleh contact saya juga untuk register untuk event tersebut. Ya, dan sebenarnya seats cukup terhad juga. Jadi kalau sekiranya anda ingin mendapatkan pakar-pakar kita okey di sana yang akan diberitahu ya kepada anda nanti, pakar-pakar kita ni di mana sebenarnya anda sebenarnya boleh mempelajari ya lebih banyak tentang teknik-teknik untuk anda sebenarnya trade di dalam market. Jadi sila jangan lepaskan peluang ya anda akan berjumpa dengan ramai trader-trader yang cukup hebat sebenarnya, ramai guru-guru yang cukup hebat sebenarnya ya. Jadi jadi kita sebenarnya memang yes, terima kasih Sazril kerana bertanya tentang event tersebut ya. Jadi kalau anda sebenarnya ingin register anda sebenarnya boleh sebenarnya okey, saya akan memberikan kontak nombor saya, ataupun saya akan memberikan kontak nombor IB Development IB Development Manager, supaya anda sebenarnya boleh refer kepada dia ya. Okey, alright. Mr. Hafiz anda boleh refer kepada Mr. Hafiz. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Okey, sila kontak Mr. Hafiz. Okey, kita tengah booking untuk place juga sebab apa yang berlaku, kita dah mempunyai sekurang-kurangnya banyak peserta kita dah mempunyai banyak peserta. Okey, 0123791045 ya. Okey, Mr. Hafiz. Okey, sila kontak Mr. Hafiz. Okey, alright, kontak Mr. Hafiz untuk sebenarnya untuk anda dapatkan tempat anda ya. Okey, thank you very much Sazril untuk bertanya tadi ya. Dan juga kita ada lagi satu event juga 28 Januari juga. Okey, dan 28 Januari itu adalah di Johor itu adalah di Johor Bahru sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang di sekitar Johor Bahru tu boleh sebenarnya datang ke kita punya ni, dan kita akan bagi tahu juga tentang event yang kita ada tu berada di mana. Okey, jadi sebenarnya saya juga nak tengok, saya juga nak sharekan ya. Okey, 21 Januari di Cyberjaya. Okey, di Cyberjaya ya. Okey, kita ada di Cyberjaya. Okey, mentor-mentor kita yang kita ada ialah Cikgu Rafiz ya, dan juga Sifu F ya. Okey, jadi anda nanti boleh tahu siapa Cikgu Rafiz dan juga Sifu F sebenarnya ya. Dan mereka mempunyai pengalaman dalam bidang ini sebenarnya ya. Dan ramai trader-trader yang terkenal juga akan datang. Okey, dan selain daripada itu kita berada tempatnya adalah di Tanya Hotel by Rias, dan makanan juga disediakan. Jadi jangan lepaskan peluang join kita punya seminar kita okey, di mana anda akan belajar tentang tentang trading sebenarnya dengan lebih lanjut dengan Cikgu Rafiz dan juga bersama Sifu F ya. Itu untuk 21 untuk 28 hari bulan untuk 28 we are still on the way Okay, we are still on the way. So guys, kalau nak register ke apa, sila contact Mr. Hafiz di nombor yang telah diberikan, dan kemudiannya anda sebenarnya boleh mendapatkan seat anda Okay, terima kasih. Okay, sambung kepada kita punya study yang kita ada ni.
Jadi kita sebenarnya kalau melihat kepada ni, kita melihat kepada apa yang bakal difokuskan ya. Jadi apa yang bakal difokuskan ini, kita sebenarnya boleh melihat yang bahawa sebenarnya dia memberikan kita indication yang bahawa dia adalah lebih kepada buy. Tadi kita melihat dia tak cakap yang bahawa dia akan buy tadi tadi dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada warna kelabu. Sekarang ni dia adalah lebih kepada buy. Tapi sepertinya yang anda tahu, anda nak masuk buy kat sini ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya boleh menjadi satu konfirmasi Okey, saya berkata di sini yang bahawa dia boleh menjadi satu konfirmasi di mana sebenarnya dia akan lebih menyokong kepada buy. Walaupun seperti yang anda lihat di sini, dia sebenarnya tidak ikut dia sebenarnya tidak ikut kepada apa yang dia fokuskan, tapi TDFI ini boleh memberi satu bantuan kepada kita di mana kalau dia berkata yang bahawa dia adalah di dalam zone buy, maknanya sebenarnya price pasti akan naik Okey. So itulah sebenarnya yang kita sebenarnya melihat kepada trading ini sebenarnya Okey, jadi ini adalah point of contact, the end point of contact basically yang kita melihat sebenarnya. Okey. So jadi kalau sekiranya kita ingin pergi untuk entry, bagi saya tetap saya sebenarnya mempunyai satu sell entry semalam sebenarnya, dan saya meletakkan take profit saya di 1868.830 Jadi saya tengah menunggu untuk kita menutupkan entry ini, okey, untuk kita menutupkan untuk sell lot ini, dan kemudian saya akan memberikan satu entry yang baru di kita punya education group kita nanti okey. Jadi di education group nanti kita boleh sebenarnya membincangkan dengan lebih lanjut mengenai signal-signal yang lebih ni So jadi jangan risau guys, memang saya akan memberikan signal. Okey, cumanya saya sebenarnya masih menunggu untuk kita menutup di price ini, dan kemungkinan besar kerana kita tahu pada hari ini yang bahawa dia lebih menyokong kepada bullish, maksudnya dia lebih menyokong kepada kenaikan, makanya pada hari ini pastinya kita tidak akan fokus kepada sell, kita akan fokus lebih kepada buy. Jadi kalau kita nak fokus lebih kepada buy, kita kena mencari satu entry yang betul kita kena cari satu entry yang betul. Jadi hari ini saya cuma memberikan anda satu introduction kepada kita punya trading kita ni, okey, dengan semua indicators yang saya ada di sini. Okey, so basically paling penting ialah di dalam sini adalah anda kena fokus kepada UT bot alerts anda. Okey, sekiranya UT bot alerts anda tidak keluar lagi di time frame 5 minit, jadi kalau boleh jangan masuk entry lah Jadi anda tunggu dulu untuk UT bot alerts anda di 5 minit ini, kemudian anda pergi check dengan time frame besar anda. Okey, anda check dengan time frame besar anda, contohnya 1 hour ataupun 4 hours, dan kemudian anda tengok apa yang sebenarnya berlaku di sini Okey, jadi sepertinya anda boleh tahu ini juga kalau anda tutupkan UT bot alerts anda boleh lihat dia adalah lebih kepada kenaikan juga, dan dia ada satu candle yang kepada penurunan Jadi anda kena pastikan yang anda melihat kepada extreme trend anda kena melihat kepada drama anda, dan juga pastikan anda memahami tentang FLI anda juga FLI anda juga. Seperti anda lihat, semuanya menyokong kepada kenaikan Jadi maksudnya trend untuk kenaikan adalah sangat tinggi adalah sangat-sangat tinggi. Dan kalau anda melihat kepada drama anda pun sebenarnya dia sebenarnya tidak cukup untuk momentum dia untuk meneruskan di sini, tapi kemungkinan besar dia akan sebenarnya ada kenaikan seperti yang kita lihat di sini. Kita tidak mempunyai apa-apa certainty di sini juga dan besar kemungkinan kalau dia akan retrace balik, dia boleh retrace balik di key point di sini Jadi sekiranya kalau anda masuk sell di sini contohnya, jadi anda nak ambil di retracement anda juga boleh tak ada masalah.
Kalau anda lihat di sini ada ada banyak sebenarnya support yang telah cuba untuk sebenarnya melepasi Bijon key level sini, tapi sebenarnya dia tidak melepasi dan saya melihat kepada 1 hour saya melihat kepada 1 hour, makanya 1 hour ini adalah lebih stabil daripada time frame yang lebih kecil sebenarnya Okey, and also kalau kita melihat kepada 4 jam ni, kalau kita melihat kepada 4 jam di sini, anda sebenarnya boleh melihat okey, anda boleh melihat yang bahawa kemungkinan kalau dia akan retrace, dia ada kemungkinan untuk sampai di Bijon key level sini okey, di 1817 dan sebagainya okey. Kalau kita melihat dekat time frame besar, kita memang ada banyak kemungkinan untuk dia mempunyai retracement okey, banyak kemungkinan untuk dia mempunyai retracement. Kalau kita balik kepada 15 minit, okey, kita juga tahu yang bahawa retracement boleh berlaku di key level ini boleh berlaku di key level ini. Sekiranya anda sebenarnya melihat kepada sell ataupun buy di dalam market, apa yang anda boleh buat ialah pertamanya anda melihat kepada apa yang UT Board Alex anda buat. Okey, anda melihat kepada apa yang UT Board Alex anda buat, dan kemudiannya anda lihat kepada apa extreme trend anda berdasarkan QQE anda, dan kemudiannya anda lihat kepada apa yang FLI buat anda, apa yang FLI follow line indicator anda buat, dan kemudian anda juga melihat kepada bagaimana position trama anda dengan support point ataupun resistance point. Seperti yang anda dapat lihat di sini, dia tidak mempunyai banyak kekuatan kepada support point dia. Okey, maksudnya kita tahu yang bahawa dia sebenarnya lebih kepada kenaikan dia lebih kepada kenaikan. Ini cuma trama dengan support dan resistance adalah cuma untuk membantu kita untuk mengetahui momentum. Okey, kita nak tahu momentum sama ada dia boleh ke meneruskan penurunan ataupun dia tidak akan meneruskan penurunan. Okey, dan untuk kalau contohnya kita mempunyai sesuatu seperti resistance dan juga Bijon key level, maksudnya ada kemungkinan besar dia boleh sampai Okey, kalau contohnya anda ambil buy di sini, contohnya apabila saya bukakan saya punya buy kat sini. So jadi kalau saya nak TP, saya letak saja di Bijon key levels di sini. Okey, di dekat dengan resistance point di sini. Makanya saya tahu yang bahawa kalau saya buy dekat sini, dia pasti akan sampai di sini sekurang-kurangnya ataupun di dalam box di dalam box ini. Sebenarnya anda boleh sebenarnya untuk TP sebenarnya bergantung kepada anda anda boleh ambil daripada 1877.54 ke 1878.62. Kalau lebih konfirmasi juga, linear regression juga boleh membantu tak ada masalah. Linear regression juga boleh membantu, di mana sebenarnya anda boleh melihat ada point kemungkinan besar dia boleh lebih pergi. Makanya untuk anda sebenarnya menggunakan point ini juga tiada masalah tiada masalah. Okey, ataupun kalau anda nak lihat kepada resistance point anda yang sebelum ini, iaitu di 1878 pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi maksudnya pemahaman anda tentang support and resistance, bagaimana anda menggunakan Bijon key levels, bagaimana anda melihat kepada resistance dan juga support point di sini juga akan sangat membantu anda. Tambahkan dengan ilmu time frame anda juga, dia ni akan menguatkan entry anda entry anda. Jadi kalau sekiranya anda tak tahulah, contohnya kalau anda tak gunakan Bijon key level, anda tak tahu tentang support, anda tak perlu risau juga. Apa yang anda boleh buat sebenarnya, anda sebenarnya tunggu untuk the next untuk the next indicator. Kalau contohnya dah keluar sell kat sini, anda tutup sajalah. That is the best that is the best that you can actually do lah, basically Okay. Dan kalau contohnya kalau anda mempunyai sell di sini, contohnya anda tahu sini ada satu retracement yang tengah berlaku. Okay, kalau anda buy di sini, dia telah sampai di Bijon key levels. Okay, this is one of the Bijon key level. Juga sebenarnya boleh ambil TP tak ada masalah, boleh ambil TP di Bijon key levels. Ataupun kalau sebenarnya anda masih nak ikut kepada ATR anda pun boleh, tak ada masalah juga. Okey, jadi cumanya anda
cuma kena bersedialah. Cuma kena bersedia saja berapa lama yang anda boleh hold di dalam market. Jadi itu saja untuk hari ini sebenarnya. Saya tak ada banyak perkara untuk saya katakan. Cumanya saya boleh katakan kalau contohnya kalau anda nak masuk sekarang ni, saya lebih prefer kita tunggu kepada apa yang sebenarnya berlaku di 5 minit ini. Okey, untuk sekarang kita tak ada apa-apa indication. Kita tahu yang bahawa buy cukup kuat. Buy cukup kuat untuk masa sekarang, dan juga seperti yang kita predict untuk kita punya kita predict untuk direction trend untuk hari ni lebih kepada bullish Okey, tapi boleh ke retracement berlaku dan sebagainya? Jawapan dia adalah yes Jawapan dia adalah yes. Jawapan dia yes kerana dia boleh retrace dia boleh retrace balik Okey. Okey, dan kalau anda lihat kepada point-point retracement, kalau nak tengok point-point retracement, sekurang-kurangnya anda boleh lihat kepada time frame besar 4 hour ataupun 1 hour 1 hour ataupun 4 hours. Kalau anda lihat kepada 4 hours, dia adalah lebih kukuh lebih kukuh, dan lihat dengan beyond key level anda. Okey, tengok dekat H4 beyond key level anda dekat mana? Lebih kurang di 1818.39. Ada kemungkinan besar boleh sampai ada kemungkinan besar boleh sampai okay. So this is what actually. So if you're going for a sell, you can go for a sell. If you're going for a buy also, you can go for a buy. But if you're going for a buy, then make sure you wait lah. You tunggu dulu sehingga retracement berlaku, okay, dan kemudian baru you go for buy. Masa dia retracement masih tengah berlaku sebenarnya. Okay. So ada sebarang soalan untuk hari ni? Okay, ada sebarang soalan tak untuk hari ni? Kalau ada sebarang soalan, sila tanya untuk those yang join untuk educational channel tu. Sebenarnya those of you who are here, thank you for actually attending, dan those of you yang baru-baru ni yang tengah masuk, Pablo dan semuanya, actually thank you for joining. And seperti yang anda dapat lihat di sini, sila join education group kami, okay, kerana kita akan sharekan banyak education tentang fundamental and also technical mostly. And at the same time, kalau boleh kita juga sebenarnya akan bagi signal di sana juga Untuk signal buat hari ini kita masih pending sedikit kerana kita cukup risau dengan apa yang berlaku kepada CPI apa yang bakal berlaku untuk CPI data, kerana saya berpendapat bahawa dia akan bullish, tapi saya mempunyai satu sell lot yang saya masih belum tutup lagi, sejak semalam. Jadi saya akan fokuskan kepada satu sell saya, okay, dan saya berpendapat yang bahawa dia pasti akan mempunyai satu retracement. Okey, seperti yang saya dapat lihat paling pun di 1 hour, okey, dan saya mempunyai satu keyakinan yang dia boleh sampai di 1868 bukan 864 ataupun 83 boleh ada kemungkinan besar. Cuma dia ni akan mengambil masa sedikit okey. Jadi itulah sebenarnya Jadi siapa-siapa yang kat sini, okey, sila follow TikTok kami, sila follow social media kami, and also like it, share with your friends, macam mana ke apa ke. Dan selalunya daripada pukul 10.30 sehingga 11.30 kita mempunyai education kita ada kelas education basically. So you all can basically join for the webinar basically and sometimes it's not really until 11.30 sebenarnya. Dia juga adalah melepasi 11.30 kerana due to question and answer session, dan juga kerana kita mempunyai banyak-banyak info untuk kami sharekan kepada anda. Okay, so kalau anda ada sebarang soalan, sila tanya. Okay, kalau tak ada, then I will actually make a move from here on, and then later on we will actually meet in the educational Telegram channel. And siapa-siapa yang nak join event tu, sila join event tu by actually sending your names to Mr. Hafiz, our IB Development Manager, and also contact the number 012
3791045 ya. Untuk event 21 ni ya. Jangan lepaskan peluang ya. Memang anda akan belajar banyak perkara. Ya, you will learn a lot of things and this will actually help you in your trading journey as well. Yeah. Yes, thank you Lily as well for joining the class. Yeah, and yeah, things will actually turn out well. Yeah. So guys, have a great day. Since you don't have any questions for me, take care all of you, and see you tomorrow. Bye guys. Yeah, most welcome Fazul. Yeah, do join our Telegram channel as well. Yeah, thank you. Take care. Bye bye.